Rujuk kepada contoh soalan yang tertera pada skrin anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini saya akan terangkan bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini example 1. Okey, sebelum saya teruskan saya nak terangkan sedikit mengenai soalan ini. Okey, soalan ini menerangkan atau meminta kita untuk mendapatkan nilai parameter tanah. Okey, jadi nilai parameter soil sample. Sekiranya dibaca daripada soalan ni, ini adalah ujian makmal bagi triaxial test. Okey, triaxial test. Okey. Selain triaxial test ni, kita ada satu lagi ujian yang kita panggil Sherwood test. Untuk video Sherwood test, nanti saya akan bagi link. Jadi untuk soalan ini, okey, ingat balik Sherwood dan juga triaxial test ni adalah dua ujian makmal di dalam topik utama dia adalah dalam topik shear strength ataupun kekuatan ricih. Jadi kekuatan ricih tanah lah, kita refer kepada kekuatan ricih tanah. Jadi untuk shear strength ni, dalam topik ni dia suruh kita dapatkan parameter. Parameter yang pertama adalah nilai friction angle. Parameter yang kedua adalah nilai phi, iaitu nilai phi adalah friction angle. Yang kedua adalah nilai C, iaitu cohesion. Okey, nilai phi dan nilai C, friction angle dan juga cohesion. Friction angle stand for sudut geseran, C ni simbol untuk cohesion, iaitu kejelakitan. Okey, kita sambung. Okey, jadi untuk dapatkan nilai friction angle dan nilai cohesion ni, nak tak nak kita wajib dan kena buat graf. Okay. Graf ni adalah tau F pada paksi Y dan juga sigma prime. Ni untuk graf triaxial. Okey, beza dia adalah di sini ni, prime ni. Sigma n prime. Kalau Sherwood pun sama. Pun tetap kena buat graf. Tau F juga, tapi sini adalah sigma normal, tak ada prime. Okey. Jadi untuk apa? Untuk triaxial kan. Sekarang kita bercerita mengenai triaxial test. Jadi untuk triaxial test ni, saya padam dulu, saya risau confuse. Okey. Untuk triaxial test ni kita perlu buat satu bulatan. Bulatan ni kita panggil bulatan Mohr. M-O-H-R circle. Mohr circle kita panggil. Okey. Untuk lukis ni, bulatan ni adalah refer kepada nilai yang ini. Kita perlu dapatkan nilai sigma 3 prime, sigma 1 prime. Okey, jadi nilai yang kita perlu untuk lukiskan bulatan Mohr ataupun Mohr circle ni sigma 3 prime dengan sigma 1 prime. Tak ada salah satu atau kedua-dua data ni, jadi kita tak bolehlah nak lukis ni. Alright. Dalam sesetengah soalan, dia akan directly bagi nilai. Macam gini. Dia akan directly bagi nilai. Ada satu lagi jenis soalan, dia akan suruh awak cari nilai ni. Untuk dapatkan nilai ni dulu, barulah boleh lukis. Jadi hari ni saya tunjukkan sekiranya soalan ni diberi terus directly. Nilai ni kita just apply sahaja ke dalam kertas graf ni. Alright. Okey, apa yang kita dapat daripada kertas graf ni? Pada kertas graf ni, bila awak dah lukis para bulatan ni, okey, awak akan buat satu garis lurus yang menyentuh kepada ni, hujung bulatan ni. Hujung bulatan. Okey, syarat nak lukis garis lurus pada
bulatan muar ni. Okay, katakanlah saya buat besar sikit. Okay. Okay, katakanlah bulatan muar awak macam gini. Okay. Macam mana nak lukis? Okay. Awak kena lukis macam gini. Hujung ni hanya menyentuh sahaja. So akan ada satu bulatan yang tak menyentuh, betul? Kalau 3, kalau semua menyentuh lagi cun. Ni saya tunjuk sekiranya ada salah satu bulatan yang tak sentuh. Okey, macam mana nak buat pilihan? Okey. Syarat yang pertama adalah ketiga-tiga, kalau ada 3 bulatan, kalau ada 2-2 lah. Kalau contoh yang ni ada 2 data, so akan ada 2 bulatan sahaja. Okey, yang ni saya tunjuk sekiranya ada 3 bulatan. Okey, yang menyentuh hanya 2 ni sahaja. Puan, kenapa tak ambil yang ni? Okey. Kalau ambil yang ni, garisan ni, kalau saya ambil yang ni, garisan bulatan ni berada pada garisan atas garisan ni. Dalam buku rujukan dia menyatakan bahawa sekiranya bulatan muar ni berada di atas garisan, nilai data ni dikira fail. Jadi pastikan garisan bulatan ni berada di bawah garisan ni. Alright. Dan syarat yang kedua adalah awak kena pandang balik kepada soalan ni. Consolidated drain. Okey, untuk triaxial ni kita ada 3 keadaan. Di mana salah satu, kalau boleh rujuk, nanti saya kepilkan sekali dengan dengan gambar rajah, boleh rujuk kat situ dan fahamkan. Right? Okey, syarat yang kedua dah saya terangkan. Syarat yang ketiga adalah dia mesti memotong pada paksi Y ataupun pada nilai kosong-kosong sahaja. Maksudnya kalau contoh yang ni nampak tak garisan putus-putus ni? Dia memotong pada paksi Y sahaja. Ni paksi Y ni. Paksi Y ni. Ataupun garisan tu mesti memotong pada nilai kosong. Kosong tu bermaksud pada titik kosong-kosong ni kat ujung ni. Dia tak akanlah memotong pada paksi X. Mustahil. Okay? Dia tak akan memotong pada paksi X. Kalau garisan awak memotong pada paksi X, bermaksud nilai sigma 3 dengan sigma 1 ataupun lukisan bulatan muar awak tu salah. Okey. Dah. Itu sahaja penerangan. Okey, kita sekarang nak menjawab soalan. Okey, rujuk kepada soalan ni. Okey. Kalau segambar ni tak berapa nak clear, awak boleh tengok dan rujuk kepada slide yang saya share dalam Teams. Kalau awak cari, awak akan jumpalah. Soalan ni, okey, kita nak lukis graf dah ni. Okey. Sekarang ni kita lukis graf pada paksi X. Ni paksi X. Ini paksi Y. Okay. Ni paksi X, paksi Y. Okay, awak rujuk sini balik. Sini adalah sigma N prime. Okay. Sini adalah sigma N prime. Wajib tulis unit kilonewton per meter square. Ni adalah tau F. Okay. Tau F. Lepas tu unit pun sama, kilonewton per meter square. Mungkin awak akan tertanya-tanya, habis tu puan, kalau sigma ni bolehlah kita tulis sebab data dia ni ada. Yang paling kecil 82.8, yang paling besar 558.6. Maksudnya kita bolehlah tulis kat sini sebab sigma sigma prime. Tapi yang tau ni macam mana? Tau ni memang tak ada data. Tak ada data tau ni. Tau F ni macam contoh soalan bagi Sherbrooke test. Kalau Sherbrooke test, kita kena dapatkan nilai tau F ni dulu baru kita boleh lukis graf. Yang ni untuk tau F untuk triaxial ni jangan risau. Awak selesaikan dahulu dekat sini. Okey, awak tengok pada rujuk pada soalan ni, paling kecil 82.8, paling besar 558.6. Dan ingat, untuk shear strength
wajib start daripada kosong, kosong. Jadi kosong, 100, 200, 300, 400, 500, sini 600 lah. Okey, 600. Yang pada untuk paksi Y ni, awak copy sahaja. Kalau sini, okey, kalau guna pembaris ni, awak boleh tahu jarak dia berapa. Okey, 4 cm. Okey. So, awak guna skala yang sama. Ikut skala paksi X ni. Jadi 4 cm sama dengan 100, 200, 300. Sini 400. Okey. Puan, habis tu tak cukup. Sini 400, sini 600. Tak apa, awak buat setakat mana yang tinggi sahaja. Janji dia punya skala sama. Kalau sini 4 cm sama dengan 100, sini pun wajib 4 cm sama dengan 100. Kalau sini 2 cm sama dengan 100, sini pun 2 cm sama dengan 100. Jadi kena sama. Okey, sekarang kita dah nak start buat bulatan more. Okey, perlukan jangka lukis. Kalau belum beli jangka lukis, silalah cari jangka lukis yang panjang. Jangan pendek. Saya punya ni pendek. Yang panjang tu mahal sikit, dah susah nak dapat. Kalau dapat tu, alhamdulillah. Okey, saya dah cari juga yang panjang tapi tak jumpa. Alright. Okey. Cuba tengok data sini. 82.8. Ni 100, sini 50. Maksudnya 50, 60, 70, 80. 80. 2.8. 82 ni 85. Jadi lebih kurang kalau kita bunda 82.8 akan jadi 83. Okey, awak agak-agak sini. Okey, ni. Dekat sini. Kemudian yang kedua adalah ni, awak tengok number of sample 1. 82 dengan 329. Jadi 3 sini adalah 3. Sini 350. 31, 310, 320, 9. Ni 330. Jadi kita bunda akan jadi 329. Lebih kurang dia berada di sini. 1, 2, 10, 20, 30 sini. Okey. Dah. Bila dah settle, tulislah dekat sini. 329.2. Sini adalah 82.8. 82.8. Okey, ambil jangka lukis ni. Buka diameter daripada 82 ni yang kita cari tadi sehingga 329.2. Okey, ni diameter yang kita dapat. Okey. Kemudian bila dah dapat diameter, tanda dekat sini. Tanda dekat sini. Kemudian patah balik jarum ni dekat 329. Okey. Kita akan dapat satu titik persilangan. Ingat lagi cikgu matematik sekolah menengah ajar. Ni adalah ilmu daripada cikgu sekolah menengah ajar dulu, kalau ingat lagi. Kemudian titik persilangan ni bawa ke bawah. Sebab kita nak tahu titik tengah diameter ni. Motif kita buat persilangan adalah nak tahu titik tengah bagi diameter kita buka tadi. Okey. Dia sepatutnya kalau cara yang betul adalah pangkah atas, pangkah bawah. So, kita dapat straight line. Yang ni mesti kita kena agak-agak ni yang tak best sikit. Alright. Okay. Bila dah dapat titik tengah, buka je jari. Okay, daripada sini ke titik tengah. Ni titik tengah kita, ni je jari. Baca yang pertama. Okey, sepatutnya kalau kita buat bulatan, kita akan betul-betul kena pada sini, 329. Ni nampak tak berapa nak betul ni. Okey.
329. Allah. Kita salah dekat situ. Okey. Nampak tak dia lari banyak? Okey, kemudian pergi ke titik tengah tadi yang kita dapat ni. Okey. Cuba. Okey. Adjust lah balik. Mungkin saya punya lukisan ni salah. Dia sepatutnya macam gitu. Okey. Dia sepatutnya macam gini. Kemudian yang kedua ni untuk sampel satu ni. Bulatan ni adalah untuk sampel satu. So, sampel dua pun konsep yang sama lah. Sini adalah sigma, bacaan bagi nilai sigma prime 3. Sigma prime 3 stand for minor. So dia dekat sini. Ni untuk bacaan sigma prime 1 untuk major. Jadi awak boleh siapkan dan nanti saya akan tunjukkanlah graf yang dah siap. Okey. Tengok pada sampel yang kedua. 165. 150, 65 kat sini. 165.6. 167 agak-agak. Okey, kita bundarkan jadi 1.66. Okey. Ni untuk sigma 1. Sigma 3. Kemudian bacaan yang kedua adalah 558.6. 5, sini 5. Sini 550. Jadi sini 56. 59. Ni 60. Okey. 550, 560. Bacaan 558.6 bunda akan jadi 559. Lebih kurang kat situ. Okey. Jadi ulang balik, buka diameter. Sini adalah 558.6 sigma 1 prime. Okey. Buka diameter mana tadi? 329.165 sini. Buka diameter. Okey, sini. Okey. Okey. Allah. Okey. Titik tengah. Bawa ke bawah pada paksi X.
Okey, ini titik tengah dia. Kemudian buka je jari. 165. Okay, perfect. Alright. Kemudian bila dah dapat ni, okay, tadi saya ada cerita. So daripada sini kita nak buat satu garisan lurus. Okay, dia kena sipi-sipi je pada bulatan ni. Kalau awak tengok sini, saya kena pensel ni lah. Okay. Ni kalau awak tengok sini ke sini, dia mesti kalau nak senang guna pembaris panjang. Pembaris panjang. Sini ke sini. Ke sini. Alhamdulillah. Okay. Okay, macam tu. So, dah siap garis lurus. Sekarang, daripada garis lurus ni lah kita akan dapatkan nilai phi, iaitu friction angle. Ataupun bahasa Melayunya adalah sudut geseran, dan juga nilai C besar ni. C besar ni stand for cohesion. Cohesion ataupun kejelekitan tanah. Alright. Jadi nilai C di sini. Awak tengok hujung dia mati dekat mana? Dekat situ dah nilai C dia. Kalau saya kira lah, okay, 10, 20, 30, 35. Okay, nilai C adalah 35 kilonewton per meter square. Dan nilai friction angle ataupun nilai phi tu macam mana kita nak dapatkan? Alright. Jadi pada garisan ni tadi, dia selari dengan paksi X ni. Ni selari. Selari ni selari macam itu. Dia selari. Okey. Buat satu garis lurus. Okey, pada garisan ni awak boleh lukis je. Nak lukis kat sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Tak kisah mana-mana. Kalau saya akan cari yang mudah untuk saya ni guna protektor nanti. So kita akan guna protektor. Okey, saya guna yang ini sebab hujung ni. Okey. Kemudian ni buat satu garis. Okey. Ni. Okey. Buat garis macam tu. Kemudian kita guna protektor. Mana protektor kita? Alright. Ni cara kaedah nak guna protektor. Awak tengok hujung yang bersambung ni, hujung ni duduk dekat sini. Okey. Pastikan titik sini pun, titik tengah ni berada sama selari. Okey, di atas titik yang kat bawah tu. Dia bertindih. Kemudian ni, awak nampak tak line ni? Ni. Line ni, line tepi ni. Dia mesti berada di atas garisan ni yang kita lukis ni. Ni bagi yang tak tahu guna protektor. Alright, yang dah tahu tu tahulah. Okey. Okey, sekarang kita nak membaca nilai. Yang ke atas ni adalah 180170160. Kita nak baca yang atas ke yang bawah? Kita kena baca yang bawah sebab sini adalah kosong. Dia naik macam ni. Bukan macam ni sudut dia. Okey, naik macam ni. Okey. 10, kosong, 10, 20, 30 dekat sini. Jadi dia tak menyentuh lagi 30. Dia berada di, kalau sini 20, 25, 25. Okey. Sini adalah 25, 26, 27, 28. Okay, jadi nilai friction angle ataupun nilai phi ni adalah
28 darjah. Okey. Selesai sudah kita buat lukisan. Sekarang kita nak apa? Kita nak cantikkan kertas graf kita ni, lengkapkan kertas graf ni. Kertas graf mesti ada tajuk. So, tajuk graf ni adalah triaxial test. Okey. Kemudian mesti ada skala. Skala ni penting untuk orang yang nak baca graf kita. So, scale dia kita guna adalah X dan Y adalah sama di mana 4 cm nisbah dia bersamaan dengan 100 unit. Okay. Bila selesai macam ni, baru lengkap kertas graf awak. Data ada, tajuk ada, scale ada, paksi X ni ada, dan apa benda paksi X ni pun ada. Yang ni pun lengkap. Okey, bulatan ni pun lengkap, garisan lurus lengkap. Alright, itu sahaja. Terima kasih.